Tu sebabnya hari ni tak kira lah agama mana pun, Melayu, Cina, India, bangsa apa pun sekali, semuanya tentu ada nilai adab masing-masing. Dan kebanyakan nilai adab adalah sama. Nilai adab yang paling besar adalah hormat. Nilai adab yang paling besar adalah menghargai. Siapa ajar anak puang ajar, tu soalan. Budak tu bukan tiba-tiba sepak ayah macam tu, melainkan mak ayahnya sendiri memang daripada kecil membiarkan anak-anaknya begitu. Kalau didikan pada anak itu betul, maka insya-Allah sampai besar jadi elok. Orang dulu-dulu lalu depan orang tua menunduk. Hei bakanan dia tengok anak kau ni, ai. Lalu belakang pun minta izin. Boleh tak tumpang lalu belakang? Jangan, kalau lalu depan. Orang tua dulu kepantangan lalu belakang tu. Takut habis ilmu. Tu diasak ekoseng tu sampai ke dinding. Jangan kalau lalu belakang. Namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada pengerusi acara pada hari ini, Yang berhormat Datuk Abdul Razak bin Abi Said, Ahli Dewan Undangan Negeri, YB Adun kita yang sudi hadir walaupun dia sibuk, sampai juga sudah Yang bahagia Encik Muhammad Zakir bin Mat Halil, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Tunku Abdul Rahman. Seterusnya barisan tetamu teramu kehormat, guru-guru, ibu bapa dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam rumah nak musik-musik, sabarlah. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam Dewan Terbuka ini untuk satu program motivasi keibubapaan. Hari ini ibu bapa yang datang dengan penuh pengharapan. Salah satu harapan pihak sekolah adalah untuk memberi semangat kepada mak ayah di dalam mendidik anak-anak dan sedar tentang pentingnya ilmu kepada anak-anak kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita tengok anak-anak kita ni bukannya satu hak kepada kita semata-mata, tapi merupakan satu tanggungjawab amanah yang perlu kita jaga. Jadi bila kita sebut tentang amanah dan tanggungjawab sebagai kedua ibu bapa, maka anak-anak ni merupakan satu amanah yang perlu kita galas. Saya teringat bagaimana satu kisah yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab didatangi oleh seorang bapa. Dia bawa anak ni jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, "Wahai Umar, boleh tak kau tolong nasihatkan anak aku ni? Kenapa pula anak aku ni derhaka?" Dia kata. Maka dinasihatkanlah pada anak tu, janganlah derhaka, taat pada perintah mak ayah. Sesungguhnya bila menjadi seorang anak ni, kalau kita menderhaka pada ayah kita, maka balasannya tentu neraka. Nasihat macam-macam lah. Kemudian di penghujung tu anak tu beritahu, "Wahai Sayyidina Umar, ada soalan aku nak tanya. Adakah dalam semua keadaan seorang anak saja boleh derhaka pada mak ayah dia? Ada tak keadaan yang mana seorang ayah tu boleh derhaka pada anak dia?"
Maka Sayyidina Umar jawab, ada 3 keadaan yang mana seorang ayah tu dianggap sebagai ayah yang derhaka. Yang pertama, faham? Kenapa? Yang pertama, ayah tu dianggap derhaka kerana kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik kepada anaknya. Itu adalah ayah yang derhaka. Kadang-kadang bagi nama, mungkin sadar apa kan, macam karangan nama anak hari ni. Tanya cikgu, betul masa register tu kan? Lagi satu lagi, hati-hati. Ada setengah kebanyakan mak ayah dia ambil dalam buku senarai nama-nama yang mempunyai makna yang baik kan? Beli kat kedai buku senarai nama anak-anak, nama-nama anak yang baik untuk diberikan. Anak lelaki, anak perempuan ni nama-nama yang baik. Betul, ada nama tu makna yang baik, tetapi ada juga nama-nama yang maknanya baik, tapi ketika di zaman Nabi, zaman sahabat, ada yang nama yang sama tapi perangainya tak elok, namanya elok. Jadi kadang-kadang kita bagi nama tu nama yang baik, tapi contoh ada satu nama lah, saya tak nak sebutkan, ada pula yang kono kan. Nama anak tu maksud dia baik, yang bijaksana, yang cerdas, tapi punya zaman Nabi ada yang nama ni maksud dia baik, tapi perangai dia ketika zaman sahabat dulu, dia ni pemalas. Nama tu baik. Tu sebab saya sendiri, anak saya kalau nak bagi nama tu, saya pilih 2-3 nama, saya telefon pejabat mufti, cuba tengok antara 3 nama ni mana yang elok. Tapi tak adalah macam karangan nama orang. Siti Zalekha, Raihana, Rawana, la ilaha, sampai hampir nama. Tu belum cerita lagi yang combine nama mak ayah tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Ya. Yahya Mahani, Yamaha budak tu. Tu bukan nama Melayu, nama Islam, tu nama Jepun. Ya. Haro budak tu kena ejek ke sekolah. Tu pertama, nama yang baik-baik. Yang kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anak dia. Tu satu. Bukannya kegagalan kahwin, dia tak menyediakan mak yang baik, maksudnya seorang ayah tak mendidik isterinya yang baik supaya dapat didik anak dia jadi baik. Itu pun ayah yang derhaka. Makna seorang suami, seorang ayah kena pastikan isterinya boleh mendidik anaknya. Bukan kahwin neko nak ganda-ganda, ya kan? Tak ada. Bermanja-manja ya, tapi mengajar anak tak boleh. Tu sebab jangan mencari isteri dalam berkahwin, jangan cari isteri saja, tapi carilah ibu bagi anak-anak kita. Itu penting tu. Dan seorang ayah kadang-kadang susah nak mengajar agama pada isteri dia. Seorang ayah payah nak didik isterinya belajar agama sebab ayah pun sibuk. Ayah YB contoh. Betul. Ayah penceramah, payah. Betul. Dia penceramah satu Malaysia apa ya. Tapi isteri sendiri tak sampai hanya contoh. Maka dengan demikian bila suami tu sibuk, janganlah pula kita menghalang isteri untuk belajar agama. Pastikan isteri belajar agama. Ya. Jadi makna kata, maka bila sebut tu tadi, bila 2 perkara tu dah disebut, dia ada 3. Yang pertama, bila sebut bagi nama yang baik-baik, maka anak tu jawab, kalau macam tu ayah aku derhaka. Sebab dia tak bagi aku nama yang baik. Nama aku ni dalam bahasa Melayu bila diterjemahkan kumbang hitam. Jadi bukan nama yang baik. Jadi bapa aku derhaka. Betul kata Sayyidina Umar. Yang kedua, jangan kata gagal menyediakan ibu yang baik untuk aku. Aku pun tak tahu mak aku siapa. Maka memang betul ayahnya derhaka. Dan yang ketiga, kegagalan memberikan anak-anak didikan Al-Quran. Pada ketika itu silibus mengajar hanya Quran saja. Tapi hari ini kegagalan seorang ayah untuk memastikan anaknya pergi ke sekolah, kegagalan untuk memastikan anaknya belajar di sekolah, maka ayahnya boleh dianggap sebagai derhaka. Hari ini dunia bertambah pelik. Guru besar dengan guru disiplin, dengan pengurusi PIBG terpaksa buat lawatan ziarah kasih
Nak tengok kenapa budak-budak ni tak datang ke sekolah. Dah nazak ke budak ni? Dah mati ke? Kalau dah mati, kenapa tak tahu beritanya? Weh dah kan? Cuba cek balik. Betul ke tak? Dan benda ni berlaku di banyak sekolah, kecuali sekolah ni. Sekolah ni tak berlaku, sekolah lain. Kono nak ziarah tengok apa kono budak ni. Tak. Yang paling best tu ada pula satu tu. Ayah yang hantar mesej kat Ustazah tu. Ustazah kat sekolah. Minta maaf Ustazah. Minta maaf cikgu. Anak saya tak dapat hadir ke sekolah, dia tak sihat. Dia dah 2 hari dah demam. Minta maaf cikgu ya. Maka cikgu ni dengan penuh sangka baik semoga Allah merahmati, semoga kembali sembuh seperti sedia kala. Saya doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anak anda. Poceh. Rupa mesej tu budak tu type sendiri. Kurang asam tak kurang asam budak tu. Tapi memang betul. Ayat tak beradab, tak baik, tak elok. Soalan saya teringat kata-kata Pak Ngah saya bila cerita tentang ini. Saya teringat macam mana kita tengok dekat dalam apa? Kita tengok kat dalam media sosial. Ada satu orang ni dia share macam mana seorang anak ni balik, dia nampak ayah tengah duduk tu, dia sepak ayah tu. Tak balik ayah tu. Tak balik betul ayah tu. Dah ramailah komen, tak apa, tak reti diuntung, kurang ajar, biadab, macam-macam. Tapi minta maaf cakap. Saya teringat kata-kata arwah, apa ni, kata-kata arwah abah saya. Teringat Pak Ngah saya. Dia bagi tahu siapa aja anak kurang ajar, tu soalan. Budak tu bukan tiba-tiba sepak ayah macam tu, melainkan mak ayahnya sendiri memang daripada kecil membiarkan anak-anaknya begitu. Kalau didikan pada anak tu betul, maka insya-Allah sampai besar jadi elok. Dan bila sebut tentang perkara ini adalah merupakan krisis nasional. Bukan krisis dalam negeri, bukan krisis daerah, bukan krisis dalam sekolah. Ini adalah krisis nasional. Kenapa saya kata krisis nasional? Sebagai contoh, saya nak tunjuk beberapa lapisan. Pertama, Parlimen Malaysia. Contoh, dia bukan cerita politik. Yang seorang menjorit, seorang menyaut, seorang menjorit, seorang menyaut, lepas tu pap keluar, lepas tu maki hamun, tut, satu dunia tengok. Satu. Kedua, pekerja dan majikan bertumbuk dalam pejabat. Ketiga, jiran sebelah menyebelah tak kena. Yang best tu di Putrajaya, modern topek tu berbanding topek kita ni. Putrajaya, sebelah rumah dah 6-7 hari mati baru tahu, dah bau busuk baru tahu jiran sebelah rumah meninggal dunia. Kemudian hari ni orang yang berhutang segan dengan orang yang memberi hutang. Dan orang yang memberi hutang segan dengan orang berhutang. Relax, muka tak tahu malu orang berhutang ni. Orang yang memberi hutang dia nak tanya, kau ada hutang anda mari dengan bila nak bayar? Ada kau ada hutang dengan kau? Tak ada soalan tu, tak teraya tu. Semua yang saya sebutkan ni banyak lagi sebenarnya. Ini merupakan krisis nasional yang disebut sebagai krisis adab. Anak-anak murid tak datang sekolah, mak bapak tak tahu pun. Kadang-kadang, yalah dia biasalah budak sekarang, dia mak ayah ni cakap tu. Budak sekarang nantilah saya pujuk dia, la ilaha illallah, apa kena mak ayahnya tu. Mak ayah dulu-dulu kalau saya tahu mak anak-anak tak datang sekolah, dia tak tahu sekolah, saya hantar dia sampai ke sekolah itu. Dia memang tak datang dah seminggu, tak seminggu. Tak apa, jangan risau. Besok dia mesti datang. Memang digulai betul-betul anak tu ke rumah. Besok tu sengit-sengit tak datang sekolah. Apa kena kau tu kan?
Hari ni bila mengadu nak datang sekolah, alah biasalah cikgu. Cikgu buat kerja cikgu je lah. Pandailah saya beritahu anak saya tu. Kalau dia ada mood, dia baiklah. Oh mak. Ya. Hari ni ada anak-anak bagi alasan dia tak nak belajar sebab dia nak jadi YouTuber. Dia nak jadi influencer. Dia nak jadi YouTuber. Banyak duit dia nak. Yo. Maka saya khabarlah. Jadi YouTuber kok bangang melantun-lantun apa man. Sebab tu kena ada ilmu. Saya sebut dekat sekolah semalam berapa sekolah saya ceramah. Pagi sekolah menengah kebangsaan Bukit Katil. Petang tengah hari itu sekolah menengah kebangsaan Dul Said Melaka. Pagi sebelum tu ceramah dekat sekolah menengah kebangsaan Tun Haji Abdul Malik. Kemudian dekat sekolah beberapa sekolah lagi ceramah ke USJ. Saya ceramah ke sekolah beberapa sekolah ni, sekolah Alam Shah di Putrajaya. Semua saya cerita. Alangkah baiknya kita jadi YouTuber dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar. Kita jadi YouTuber dalam masa yang sama kita merupakan seorang guru. Mana cikgu-cikgu sini? Angkat tangan. Mana cikgu? Ni cikgu kan? Mana ke cikgu? Ni cikgu lah kan. Cikgu dah buka YouTube sendiri belum? Buat YouTube. Tak, maksud saya bukan so jadi YouTuber dah. Cikgu record, cikgu mengajar tu. Pasang kamera belakang, mengajar. Hari ni saya nak mengajar ni. Record, simpan. Walaupun follower tu 2 orang, guru besar dengan penolong. Tambah seorang lagi, WB Razak dengan saya. Contoh kan? Tapi kegunaan dia masa akan datang. Cikgu saya tak faham lah cikgu, tak apa-apa. Ni saya tunjukkan. Kalau awak tak faham lagi, awak tekan link. Nanti saya bagi link. Awak tekan. Nampak? Bukan tujuan untuk duit. Kalau ada duit, alhamdulillah. Besok ramai pula. Ada pula yang share pula bagi ke orang lain, Contoh. Saya ni fikir masa saya buat YouTube dulu, bukan sebab apa fikir orang boleh tengok balik ceramah ke. Ni ceramah saya ni, ada satu live TikTok, satu live Facebook, satu lagi record. Yang record tu nanti ada staf media saya di pejabat, dia akan edit balik elok-elok masuk dalam YouTube. Jadi yang berdongong tadi tak kuat lah. Semua dah siap edit. InsyaAllah. Yang dah tak ada lah. Dah tak ada. Kan? Faham tu. Sampai macam mana kan? Cuma kadang-kadang orang cakap slow benar soroi, sabar. Mana ada orang bawa kereta tu Gear 3. Gear 1 dulu bila auto tu pun 1, 2, 3 lepas tu naik sabar tu. Kejap tinggi lagi. Kan? Jadi makna kata hari ni adab sebenarnya penting. Masa PDPR itu tanyalah cikgu kemeh-kemeh nak ajar. Kelas apa yang hadir hari ni ya? Krik-krik. Krik-krik, saya tak payah tanya lah Kek Gomez ni macam mana. Kek Bandar Bausa Seremban lah, Kek Senawang pun kehadiran tak sampai not even 11%. Tak sampai 11%. Bayangkan. Sekolah ni berapa persen kehadiran itu PDPR? Cikgu ngajar pek seorang, 2 orang. Pek orang tu kehana tu penuh skrin telefon cikgu tu. Kira ambillah ada orang tu. Kenapa tutup kamera Danish? Dia marah tuan. Dah habis data cikgu tu. Wahal kawan tu tutup kamera main game. Kenapa Ustaz Kamak main game cikgu ngajar? Adab. Tu sebabnya hari ni tak kira lah agama mana pun, Melayu, Cina, India, bangsa apa pun sekali, semuanya tentu ada nilai adab masing-masing. Dan kebanyakan nilai adab adalah sama. Nilai adab yang paling besar adalah hormat. Nilai adab yang paling besar adalah menghargai. Tu sebabnya kalau kita tengok Imam Malik selalu sebut dalam bab belajar ni kan, dia kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Itu sebab hari ni kita tengok alhamdulillah mak ayah kita tengok kan. Belajar tak tinggi tapi tang hormat. Cikgu dulu satu career yang sangat disegani.
Dapat cikgu baru datang kat komen tu. Ya Allah, beriau boreh. Apa kelapa pun sampai bagi ke payur bagi, gulai bagi. Cikgu baru datang kat komplek kita. Cikgu makasihlah sudi datang sekolah, datang kampung kita ni mengajar. Dulu. Hari ni tanya cikgu tu, bila dia jumpa dengan kawan kau kerja apa sekarang? Ayat tu, cikgu je. Adalah je apa masalah? Cikgu je. Kenapa? Tahu mana ke karier jadi cikgu ni saya tanya. Nah, sekolah rendah je. Cikgu pendidikan khas je. Je tu kena ada. Kenapa? Paling hebat karier sekolah rendah, lagi hebat daripada sekolah menengah. Kenapa? Sekolah menengah dapat yang dah siap tapi. Yang tak faham bahasa daripada sekolah rendah tu, cikgu sekolah rendah yang hadap. Dengar sini. Cikgu. Sengit tudung cikgu tu lah. Sini lah. Ni budak ni. Iya. Itu sebenarnya kalau kita tengok, tu sebabnya kan Dr. Usman Awang kata apa? Hebatnya seorang jurutera, hebatnya seorang engineer, doktor, lawyer, peguam, hakim, juruterbang. Semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Cikgu mengajar, ikhlaskan hati. Akhirnya budak-budak ni bila keluar, masuk sekolah menengah, masuk sekolah, kalau tak ada pendidikan asas di sekolah rendah, dia takkan ke mana-mana. Samsul Debat belajar kat sekolah kampung, sekolah kebangsaan Paroi. Bila kat Putrajaya, pengacara tu sebut sekolah kebangsaan Paroi kata. Yo parah betul orang kumpul. Menyebut Paroi, dia Paroi je dia. Kan? Sekolah kampung. 1 tahun ada 2 kelas je. 1 jebat, 1 leki. 2 jebat, 2 leki. Masa darjah 3 jebat, 3 leki, 3 tuah. Berlebihlah budak tahun tu. Kemudian 4 jebat, 4 leki. Saya daripada darjah 1 sampai darjah 6 memang kelas jebat. Bukan sebab tu jadi debat. Bukan. Sabar lu, belum ni dah. Tenang, bawa sabar sikit. Betul. Tapi saya, alhamdulillah, sampai ke hari ni saya masih ingat lagi cikgu-cikgu saya, dan saya dapat kontak sebahagian besar cikgu-cikgu saya. Tanyalah cikgu-cikgu ni, berapa ramai bekas pelajar masuk balik sekolah kebangsaan Tengku Rahman ni, masuk dalam sekolah, jumpa dia cakap terima kasih ke cikgu, alhamdulillah dia dah berjaya. Berapa ramai? Silat-silat masuk sekolah, jumpa guru besar minta job je, mengesahkan dia pernah sekolah sini. Saya dulu sekolah kebangsaan Paroi, alhamdulillah masa tu ada UPSR lagi. Tak sengaja saya, alhamdulillah, saya dengan seorang sahabat saya, Hanif Osman, 2 orang yang dapat 5A UPSR. Itu yang lepas tu masuk asrama penuh. Bodoh bang masuk sekolah asrama penuh. Macam mana lah penuh ni, tu keluar kalau kita tingkap pakai. Masuk Semam Labu. Wah, belajar lah bahasa Arab, belajar bahasa Inggeris lagi dahsyat lagi ubah. Baru tahu. Bila bercampur dengan budak-budak pandai, dahsyat lain macam. Punya seronok dapat bahasa Arab 93 markah. Seronok. Telefon mak pakai public phone mak dapat 93 markah bahasa Arab. Rupa nombor 4 paling rendah dalam kelas. Bila sekolah budak-budak pandai macam tu lah. Result kita tapi belum tentu lagi terbaik. Tapi nak bagi tahu kenapa, apa yang diajar dekat sekolah menengah, apa yang diajar dekat sekolah, apa dia ajar, semua ajar adab. Duduk, bila cikgu cakap, diam, itu basic yang dah diajar dekat sekolah rendah. Semua ajar tentang adab. Rupa-rupanya Nabi pun ada beritahu tentang adab. Disebutkan ta'dibu auladukum bisalasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia tentang sayang Nabi. Maksudnya pada yang non-muslim, maknanya ajar anak-anak tu tentang akhlak yang baik, perangai yang baik, cakap yang baik-baik. Orang dulu-dulu tengok kalau hantar anak pergi belajar berguru macam mana, bawa jumpa dengan cikgu tu. Kalau yang mengajar ngaji ni, tolonglah ajar anak saya, tolonglah ustaz tolonglah ajar anak saya.
Kan? Ni rotan ni. Kau dah buat hal sabat lah, jangan mati sudah. Dulu. Sekarang kau nak berdiri depan pimpinan, potong tu mak ayah datang dengan peguam. Bangang ni mak ayah. Macam tu je cakap. Kita buat macam tu, kita rosakkan anak-anak kita. Hari ni ada satu sekolah sama penuh, saya pergi tu Satu sekolah sama penuh. Saya tak nak sebut sekolah mana saya pergi. Saya terkejut, rambut panjang pun tak boleh tegur dah ini. Rambut dah. Budak ni pahala ni. Dia semayang tu nampak terkeluar kayak kopiah tu, rambut tu terkeluar macam ni. Dia kata sekarang tak boleh tegur. Itu hak kebebasan budak-budak. Cikgu disiplin, pergi semak masuk asrama, tak boleh semak, tak boleh cek, tak boleh buat inspection locker dia ada apa, tak boleh. Apa nak jadi yang ini? Ni live ni, Mentari tengok sikit, Pak bercakap. Datuk Razak dah tahu lama dah ni. Datuk Razak steady lah kan. Tapi betul. Kenapa sampai macam tu? Cikgu tinggal apa sekarang? Buat apa pun tak boleh. Dulu rotan sampai tak lenset tangan, okey je. Hari ni cara merotan anak-anak. Cikgu disiplin nak rotan mesti macam mana? Mestilah jarak macam mana? Rotan yang macam mana? Rotan sekali saja untuk mendidik. Yalah, budak tu begah tahap gaban. Cakap mak abah pun tak menong macam mana rotan yang macam tu boleh ubah anak-anak. Tahu cerita ni? Dia cakap betul, hari ni makin lama ada je benda yang akhirnya cikgu pun makin down. Tu belum cerita lagi kejap-kejap bertukar. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, PPSMI. Berbalit lidah cikgu tu dengan jalan nanti 1 plus 1 equal 2. Dia jawab. Oh ni berbalit je pada. Do you understand? Under. Entahlah, kadang-kadang sampai satu tahap bukan hanya cikgu pun hilang minat, para pelajar pun sendiri pun hilang minat. Itu sebab bila sebut tentang institusi pendidikan, ada 3 pihak di sana. Pertama, pihak sekolah. Yang kedua, ibu bapa. Yang ketiga, murid-murid. Kalau tiga-tiga difunction, barulah kita sebut dia sebagai institusi pendidikan. Kalau ada salah satu pihak tak berfungsi, maka dia bukan institusi pendidikan, namanya pendidikan saja. Pihak sekolah, guru-guru main, kalau dalam bola sepak tu analogi dia main pertahanan. Mak ayah main midfield, budak-budak main striker. Sekarang cara main bola total football ni, bila goalkeeper jarang dia sepak atas tu, dia akan baling kat defend bawa dulu pass dekat midfield, daripada midfield baru sampai kat striker, baru boleh skor. Jadi cikgu-cikgu bagi bola dah elok, pap minta tolong. Bukan semua bola boleh hantar tarik dekat budak-budak tu. Ada time kena bagi kat mayah, tolong tengok biar bola tu sampai kat striker. Faham tak ni mengganggu? Lepas bagi analogi kan? Ini bila bagi kat midfield, bagi dekat ibu bapa pas balik ke cikgu. Cikgu kerja, cikgu nak je. Sampai kesudah bola tu tak sampai kat striker. Kalau bola tak sampai kat striker, kemungkinan besar takkan menang pertandingan tu. Paling kuat pun seri. Silap-silap kalah. Dah bola asyik kat main defend sekali bocor, kalah. Kau no function. Lepas itu orang petikai, cikgu ni tak boleh pakai lah hari ni, cikgu ni tak bagus, cikgu ni tak elok. Tak, tapi betul, bab adab ni cukup mustahak. Orang dulu-dulu pun memang tu lah adab. Lalu depan guru menunduk. Sekarang Allahu Akbar. Dulu mak ayah panggil anak,
Along. Bola lagi Along. Ya mak, pergi beli barang. Alah, kejap kita beli. Sekarang mak nak pakai ni, pergi beli barang. Mak dah beli barang, beli tak nak 10 sen nak beli pensel. Kau ni pensel lah kau jual kau. Ambil lah 10 sen. Saya ambil beli. Dulu 10 sen. Kan mana dapat pensel 10 sen. Kan? Budak-budak hari ni dia lain. Dulu punya sayang, menghargai orang tua-tua dulu berjalan kaki, kan? Tak berkaki ayam ya. Sangkut ni kasut ni ke tongkok ni takut rosak kasut. Orang dulu, bukan zaman saya lah, Atih lagi, kan? Sekarang muda kasut rosak nak kasut baru. Macam tu je kot saya cakap dengan ayah. Mana sokong ni? Teh bumbung. Kawan-kawan balik. Aku balik dengan teh bumbung, kau tahu lah. Kawan nanti jawab. Hari ni sebab dia mudah. Anak-anak hari ni mudah. Tak ada mak ayah bagi, tak ada bagi. Bila sebut tentang pembentukan nilai adab ni, Saidina Umar pernah pesan, didiklah anak-anak kamu mengikut 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak, bagi. Dia nak mainan, beli. 7 tahun pertama sahaja. Jangan risau, kedai Iko banyak, kedai RM2 banyak. Ada satu kedai setia RM2.40. Tak kira lah, belilah. 7 tahun pertama sahaja ikut kehendak dia. Masuk 7 tahun kedua, 8 hingga 14 tahun, layan anak seperti hamba. Mula bagi tugas, mula bagi kerja, kemas katil, sangkutkan tuala, mandi macam mana. Kemudian apa sifat hamba, bukan semua benda yang dia minta dengan tuan dia boleh dapat. Tapis ini hari ni kat kawasan kampung, anak lesen pun tak ada, boleh belikan motosikal. Sekolah menengah, form 1, form 2 dah ada motor pergi sekolah. Bayangkan tu. Layan seperti hamba, bukan semua perkara kita kena turutkan. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Berkawan dengan anak tu, supaya anak akan share semua benda dengan kita. Bah. Tadi kan nampak kan, ada apa, nampak orang tu mancing macam best lah bah. Boleh, kalau kau minat mancing, abah tak apa nak. Kalau kau nak mancing, elok lah, bagus hobi tu. Cuma kau kena bezakan kau dengan ikan tu. Nampak lah, dia berkawan, dia berurang tu. Nampak lah bah. Kau tak perasan bila kau tangkap ikan tu keluar, buntang betul ikan tu. Nampak lah, ikan tu pun heran. Orang ni pada tadi dia tunggu dia, tak semayang kau ni. Jadi kau kena semayang. Abah tak kisah dah kau nak pergi mancing ke nak apa, jangan lupa solat. Tengok mesej sampai. Bila berkawan, anak perempuan sambil ngacik bawang dengan mak. Tadi mak kan ada budak lelaki tu dia bagi surat kat Alung. Surat apa? Entah, dia kata nak matilah apalah, suka benar kat Alung. Kalau tak tengok muka Alung rasa tak sempurna hidup lagi. Mak cakap, iya kau apa tahu dah tu, habis macam mana? Alung tak nak lah, Alung nak belajar lagi. Okey, macam tu cakap lah dengan dia. Besok lah nak cakap, jangan kacau, jangan macam tu. Cakap lah elok-elok. Cakap dengan dia, masa ni kan belajarlah dulu. Yelah. Sambil-sambil kecil tu mak tanya, handsome ke budak? Jangan belajar. Handsome lah, bertahan, katakan abang. Jadi persahabatan itu akan menyebabkan bonding tu, hubungan tu takkan hilang. Dan ingat ya, dalam tempoh anak kita membesar, dia ada satu prinsip namanya mirror principle. Mirror principle ni, anak ni ibarat cermin. Apa yang perangai mak ayah buat masa dia kecil begitu. Dan apa yang kita didik, apa kita tampilkan, apa kita zahir ke anak kita mudah mengikut. Daripada dalam perut lagi, kalau ayah ikut menjorit kat perut amak tu, bukan menjorit kat perut, dia menjorit kat amak tu sampai ke perut tu tengah. Tak berguna lah, tak berkapai lah tu, terperanjat. Dalam perut pun akan terperanjat ceri. Dan tak mustahil
anak itu lahir, dia pun kuat menjerit mencabar. Tu sebab kita tengok puak-puak Yahudi, kan? Puak-puak Yahudi waktu mengandung, dia orang banyak buat latihan matematik. Dia disuruh waktu pregnant tu buat latihan matematik tu, buat ujian matematik, kira-kira, buat apa semua, sebab dia nak rangsang otak mak dia tu mudah-mudahan meresap sampai ke baby. Betul. Dia dah bacakan buku cerita tu seawal-awal anak ni dalam perut, bukan tunggu anak ni keluar. Sebab dia percaya pendidikan awal tu bermula pada dalam perut lagi. Kita ni tak ada, dah keluar budak tu. Oh, mak atas. Tak ada dah, Gomez kan tak main. Mama, nyampah dia. Kan, mama panggil kampung mana? Godok kata lah. Kan, tak kira lah. Tapi makna kata, konsep tu diikut kita. Saya terbaca dalam satu buku, dia chicken soup. Chicken soup ni bukan mengajar tentang cara nak masak si ayam tu. Nak masak sup ayam, tak. Chicken soup ni mengajar tentang pendidikan anak. Kadang-kadang kita tak sadar, kita mengajar anak menjadi seperti apa yang kita lakukan. Contoh, anak cakap macam ni, Ibu, nak aiskrim? Nantilah, tunggu cukup bulan. Ibu dia cakap. Sampai cukup hujung bulan tu, Ibu, anak tanya, bulan dah cukup belum? Apa kau tanya lah. Ibu kata nak beli aiskrim. Nantilah. Kali ketiga anak tanya lagi, Bu, nak aiskrim? Kau ni aiskrim banyak lagi pada orang lain makan kau bising pahal. Mesej yang sampai pada anak tu adalah benda yang kita cakap tak semestinya kita kena buat tanpa kita sedar. Kemudian bila anak tu meningkat dewasa, jam pula berputar. Hello, ni mak nak tanya, ni ibu nak tanya, bila nak balik makan dengan ibu? Nantilah bu, tunggu cukup bulan. Sama, sebiji sejimot. Tak lama tu, ni dah cukup bulan, jadi tak nak makan dengan ibu ni. Nantilah bu, tengah banyak kerja ni. Lepas tu, dah 2 bulan dah tak makan ibu. Orang sibuk, faham tak? Besok orang free makan lah. Tunggulah, penting tak kan makan ni, tunggu tak boleh. Dah kena sound. Soalannya tu tadi, siapa aja anak kau ajar ni? Kita tak sedar, kita yang mengajar. Cakap tak semestinya kena buat. Itu paling bahaya sekali. Tu sebab kadang ayah tu, kau pesal sokok, cubalah berhenti mokok. Habis ditiup ke muka budak tu. Macam mana? Saya nak tanya mak-mak, tak tanya abah, nak tanya mak, apa hukum sokok? Apa hukum sokok? Kuih sikit cakap. Tak sadar dia abah tu. Isap rokok bakal tutang ni sama. Tapi saya faham, bukan senang nak berhenti mokok. Orang nak jawab nampak nak dia mokok. Tapi saya ada seorang kawan saya, dia memang dia heavy smoker. Bila dia hisap rokok tu, dia habis dia tu sambung. Habis tu sambung. Jadi satu hari dalam 20-30 batang tu besok. Jadi cuba kita buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari. Minggu depan 29 batang sehari. Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi mati, contoh. Tak sampai berhenti. Mudah-mudahan biarlah kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti mokok, mudah-mudahan. Dia cakap betul ni. Tak ada dah. Tak ada hadis yang bagi tahu yang boleh sokok ni tadi. Di Pulau Pinang, di utara ada beberapa masjid, dia letak tu keputusan majlis fatwa kebangsaan dekat dinding masjid tu. Berkeliling fatwa nombor berapa. Isap rokok haram. Kat bawah tu isap rokok. Kita ternaya punya tertutup hati. Saya makin senang ke? Mak ke apa? Kau anak mak kau jangan isap rokok. Sampai sekarang tak isap. Itu senang. Tak isap rokok pun duit tak apa cukup. Dia isap rokok lain orang kaya.
Bila cakap kau ni berhentilah sat rokok. Kau dah pada bila sat rokok? Dah 20 tahun. Kau tahu tak kalau kau kumpulkan duit tu, kau boleh beli kereta cash. Kau yang tak sat rokok pun bayar kereta hutang. Banyak cerita. Ada yang hujah payah. Tapi kita kena ingat, kepimpinan Melayu teladan. Anak-anak kita hari ni bahaya. Dia akan ikut apa yang kita buat. Tu sebabnya dalam hidup kita ni, kita jangan apa, anak-anak kita ni penting, aset khazanah ni, yang kita kena didik dia supaya menjadi manusia yang lebih baik. Hari ni cabaran sangat kental. Subjek-subjek yang anak belajar pun makin parit. Matematik tak macam dulu. Dulu senang, 200 campur 300 tolak 500 tolak 100 campur 250. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu macam ni lagi tangan dua pam dapat jawapan. Seronok dapat jawapan. Dulu, sekarang dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur kambing membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda daripada ayam campur separuh lembu. La ilaha illallah. Soalannya, sila kirakan berapakah jumlah binatang yang bertelur. Gila betul soalan. Macam mana tak bergaduh mak ayah? Mak ayah bergaduh kan budak tu lah. Sibuk ngabar kebat-kebat lah, apa kebat. Marin tak ada kebat-kebat elok ya kau jadi cikgu ke, jadi lawyer, jadi engineer ke, tapi tak adalah sampai menghilangkan minat budak dalam matematik. Cakap betul. Tapi kalau saya lah Menteri Pelajaran, kalau saya itu dengan ini saya umumkan, selaku Menteri Pelajaran, saya umumkan bahawa skim pinjaman buku teks dimansuhkan. Nampak semua tu peranjat. Sabar tu. Bila menteri umum tu ada lah benda Maka dengan ini saya mengumumkan bahawa skim pinjaman buku teks dimansuhkan dan digantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap 1 tahun 1 tablet. Semua dapat seorang 1 tablet. Dekat belakang tablet tu ada tulis hak milik kerajaan. Dalam tablet dah siap install buku teks yang berkaitan dengan tahun pembelajaran. Tak payah bawa mengekeh bawa buku banyak. Dan guru-guru boleh saya pada masa ke semasa install, masukkan homework untuk disiapkan dalam folder-folder dekat dalam tablet berkenaan. Setiap hari Senin pagi, guru disiplin akan semak setiap tablet, 1 game 1 rotan. Bagus atau bagus? Bagus. Jadi bila dia pulangkan hujung tahun, pulangkan tablet. Dapat pula tablet tahun 2 pula. Macam tu. Dan begitu juga saya mohon kepada Kementerian Penerangan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk make sure, untuk pastikan menjelang bulan Disember semua taman-taman perumahan dan juga kampung-kampung berjaya dibekalkan wifi secara percuma. Baru betul. Kenapa tutup ni? Kenapa tutup kamera? Dah habis data. Tak ada habis data sebab semua dah dibekalkan wifi percuma. Barulah betul. Daripada tahun 1980-an dah zikir dah dasar IT kebangsaan. Tapi bila ada PDPR seolah-olah tak bersedia. Minta dengan YB tolong bagi. YB kalau bagi peruntukan YB berapanya? YB don nak bagi berapa? Kadang-kadang bagi tolong budak-budak yang betul-betul susah. Tapi bagi tablet line tak ada. Signal lah tak ada. Macam mana? Itu sebab antara yang perlu difikirkan sebelum pembentangan belanjawan. Agak macam tu lah. Ni contoh, betul tak? Hari ni cikgu pun kesian. Cikgu nak mengajar. Saya teringat ada satu sekolah di Kapit, Sarawak. Bayangkan 7-8 jam perjalanan daripada Kuching. Dan pekan yang berhampiran paling dekat dengan sekolah tu 1 jam. Dan kemudian sekolah tu tak ada elektrik, kena pakai generator. Dan bila dia tunjuk pakai laptop, tunjuk kepada budak tentang teknologi ni ajar ni kena cepat, sekejap lagi bateri habis. Lepas tu nak download, nak foto state, apa kena pergi pekan 1 jam.
Bayangkan. Hari tu waktu PDPR mula-mula dilancarkan, kita mula start pakai PDPR. Kita tengok apa yang berlaku di Miri. Allahu Akbar. Bayangkan homework dalam WhatsApp, mak ayah terpaksa bawa anak masuk hutan, naik bukit, turun bukit, nak cari signal untuk baca WhatsApp latihan yang cikgu bagi. Tidur dekat dalam hutan. Tidur dalam hutan, biar anak tu dapat buat homework, kemudian baru dah habis tu esok pagi baru berjalan balik ke rumah. Bayang azab yang sahabat-sahabat kita dekat kawasan pedalaman di sebelah Borneo. Kita kat Gomeh tak ada macam tu dah. Tapi apa penyakit kenapa tak boleh pantau anak? Tolonglah, bukan minta ajar, tolong pastikan dia buat apa yang cikgu suruh. Itu yang minta. Lepas tu masa hari bertemu dengan mak ayah, cikgu-cikgu ni tolonglah jangan kau pagi bahasa plesif kau tu. Mak ayah tanya, cikgu, anak saya macam mana cikgu? Cakap tu itu orang. Mak ayah nak tahu pasal anak-anak. Cikgu, anak saya macam mana cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan main-main. Saya yakin kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah boleh dia menyampah betul dia nak. Cakap ialah tu orang. Macam mana anak saya cikgu? Tak tahulah, saya rasa budak ni tak ada harapan betul cakap. Geram pula rasa. Macam mana anak saya cikgu? Macam mana saya nak cakap? Saya hari-hari doa bila lah budak ni nak pindah sekolah tu. Macam ni abah menang, kau pun masalah kau. Bener. Jadi anak-anak tak berani baik perangai. Sebab dia tahu akhir tahun nanti habis cikgu tekan cerita semua Faham? Boleh joran sikit. Ini cikgu cakap elok-elok, dia ni okey, dia ni tak ada masalah, dia ni baik, cuma kena usaha lebih sikit. Tu sebab bila anak baik perangai, kena tangkap, kena beritahu macam-macam, kemudian dia tak percaya, sekolah salah, cikgu cakap anak saya baik. Tu cerita. Macam mana anak saya cikgu, macam mana nak cakap ni, ambil lah ni senarai kemungkaran yang dilakukan kat sekolah ni. Tu sebab kita kena belajar. Anak-anak kita terapkan dengan nilai adab. Kena ajar tentang adab. Contohlah, kita tengah duduk kan, tiba-tiba lalu satu kereta, dia parking. Tit, dia horn. Dia turun, woi. Rumah aku besar mana? Cara tanya, woi. Kereta tanya lah, aku besar mana? Yang dia tanya, aku besar lah tu. Gozal menyerang, entahlah, tak tahu lah, kau pilih tanya orang lain. Sebab tak layak penghormatan untuk orang yang tak beradab. Tapi kalau tengah-tengah duduk tu, saya, YB Datuk Razak dengan Guru Besar tengah duduk, tiba-tiba lalu satu orang anak dara menunduk tepi meja tu, tumpang lalu bang, terangkik songkok ni. Ui, anak siapa? Soalan ni anak siapa? Orang bukan tanya dia belajar kat mana, bukan tanya dia kerja apa. Orang tanya dia anak siapa. Sebab adab. Anak murid senior Imam Malik, namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak tunjuk mustahak, kita kena terapkan nilai adab. Orang dulu-dulu jalan depan orang tua menunduk. Ada ke orang dulu diajar dalam agama kita ni jalan menunduk? Ada tak? Ada. Menunduk, jangan mendongak, nak menunjukkan kau handal. Orang yang berlagak macam ni. Tapi orang ni dia akan tunduk, tawaduk aja. Imam Ibnu Abbas, dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, dia nampak tengah menunggu-nunggu kenderaan. Maka Imam Ibn Abbas dapatkan satu kenderaan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas naik. Bila dia naik aja kenderaan, dia tak naik sama, tapi dia ikut mengiringi. Kenapa engkau begitu? Wahai Imam Ibn Abbas, Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu kepada Nabi. Tapi disebabkan dia menghormati Sa'ad bin Abi Waqqas ni sebagai guru, maka dia jalan, dia kata, wahai guruku, beginilah kami diajar oleh Rasulullah.
tentang adab menghormati guru. Sampai dekat destinasi, turun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia salam tangan Imam Ibn Abbas yang jauh lebih muda, dia cium tangannya. Jadi jangan cakap dulu-dulu tak ada salam cium tangan, dah ada. Kenapa kau salam macam ni, cium tangan aku pula? Maka jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, beginilah kami diajar tentang adab menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu-dulu lalu depan orang tua menunduk. Hei bakanan dia tengok anak kau ni, ay. Lalu belakang pun minta izin. Boleh tak tumpang lalu belakang? Jangan, kalau lalu depan. Orang tua dulu kepantangan lalu belakang tu. Takut habis ilmu. Tu dia asak kosen tu sampai ke dinding. Jangan kalau lalu belakang, lalu depan. Kan? Penting nilai adab rupa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Hormat guru. Mak ayah kena posan anak-anak, donga cakap guru. Kalau tak donga posan guru, sampai bila-bila takkan ke mana. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Dengar pesan guru. Kau dengar cikgu tu marah tu, betul lah tu. Ini janganlah kita pula pergi sama naik dengan anak tu. Anak tu balik, bodoh cikgu tu bodoh, cikgu tu bodoh. Kenapa? Mak tanya. Kenapa? Cikgu tu lah tadi dia tanya soalan, lepas tu semua tak boleh jawab, semua kena berdiri atas kursi. Wah, hajar cikgu tu. Tengok reaksi yang salah. Maka budak tu pun naik kepala. Cikgu tu bodoh, cikgu tu kenapa? Cikgu tu lah dia tanya soalan, lepas tu dia tak boleh jawab, semua kena berdiri atas kursi. Mak dulu teh meja lah. Tahu pula berlumpur lah, siapa lagi tahu. Itu pun tak boleh. Dalam peristiwa yang sebenar, seorang ayah menunjukkan satu disiplin yang sebenarnya yang sepatutnya kita bereaksi. Kenapa ni bodoh-bodoh cikgu bodoh? Kenapa? Cikgu lah, dia tanya soalan, lepas tu semua orang diam, tak ada siapa jawab. Lepas tu dia tanya yang seorang tu, lepas tu yang seorang tu tak boleh jawab, habis semua orang kena berdiri atas kursi. Cikgu tu bodoh. Sabar dulu, ni ayah nak tanya. Sebelum cikgu tanya, cikgu dah suruh baca lah benda tu. Dah, cikgu dah suruh baca. Habis tu Alung baca tak? Baca lah sikit. Kalau cikgu tanya Alung hari tu, Alung boleh jawab tak? Tak kot. Kalau Alung tak boleh jawab, Alung suka berdiri seorang-seorang kan, berdiri ramai-ramai. Itu lain dengan mula nampak. Makna mesej dah sampai kat dia. Selang beberapa minggu, waktu makan ayah tanya, cikgu tak ada suruh baca apa-apa? Dah baca dah. Nampak? Poin tu penting. Kadang-kadang kita tak sedar bila kita memenangkan anak kita secara membuta tuli. Anakku Sazali. Tanpa kita sedar, kita sedang merosakkan anak kita perlahan-lahan. Itu sebab didik anak-anak kita ni ikut zaman dia. Ni zaman IT. Nak buat macam mana? Guide anak kita. Kita tak boleh halang anak kita daripada teknologi. Tak boleh halang. Anak-anak kita kena belajar juga teknologi. Anak-anak kita kena tahu. Kita tak boleh sekat. Dia ibarat kita mengempang air ni. Air laju, kita empang. Bina empangan. Kita bina tembok. Maka air tak lepas, betul. Tapi air yang datang ni pelbagai bentuk. Ada dalam bentuk Twitter, ada dalam bentuk Facebook, ada dalam bentuk YouTube, ada dalam bentuk TikTok. Dia hantar. Lama kelamaan tembok ni takkan dapat bertahan. Apabila tembok tu pecah, empangan ni pecah, pada ketika itu bukan hanya anak, dengan mak ayah pun hanyut sama. Maka apa yang perlu dilakukan? Pentingnya garis panduan. Berikan guidance, berikan tunjuk ajar pada anak-anak. Kalau datangnya angin seperti ini, datangnya Twitter, datangnya Facebook, datangnya YouTube, maka bagaimanakah teknik kedayungan kita nak menyelamatkan diri? Ke mana hala tuju kita nak berpaut?
Macam mana cara nak menyelamatkan diri? Maka penting untuk kita beri didikan yang sempurna kepada anak kita. Kata Nabi, anak-anak ni ibarat kain putih. Terserahlah kepada kedua ibu bapanya untuk membentuk anak-anak ini untuk menjadi siapa, untuk menjadi apa, untuk berjaya ataupun tidak dalam kehidupannya. Pastikan anak-anak kita menimba ilmu. Jangan dia jadi manusia yang rugi. Anak-anak kita perlu jadi generasi berilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Boleh dilihat pada yang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Mana kena lanyak, kena pijak ya orang tak ada ilmu. Itu sebab kena pastikan anak kita menuntut ilmu. Sebab akhirnya nanti anak-anak kita, dia akan menggantikan legasi keluarga kita untuk meneruskan perjuangannya di masa akan datang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Oh, nampak dia punya napil, logo tu kan. Yang penting pastikan anak kita support, tolong support cikgu. Kesian cikgu. Cikgu tak boleh nak didik anak kita sendirian. Mak ayah kena cakna ambil tahu tentang perkembangan anak-anak. Macam saya baru ni pergi hari report card anak ni, pergi jumpa dengan cikgu. Saya telefon cikgu tu, minta maaf cikgu, saya ada ceramah sebelah pagi, saya tak dapat nak datang pagi pada tengah hari. Boleh tak lepas Jumaat saya datang? Boleh? Tuannya pasal saya tunggu je. Rupa bersusun cikgu nunggu, semua nak bergambar. Bayang aku nak jumpa report card ni kan. Jumpalah. Jadi masa tu saya kata, okey, apa pandangan? Dia katalah, anak ni lemah sikit dekat subjek ni, okey. Subjek ni, ramai tak yang lemah macam ni? Berapa orang? Rupanya ramai. Ada 3-4 orang je lulus satu subjek tu. Oh ya ke? Kalau macam tu boleh tak saya sure sesuatu? Apa dia? Boleh tak cadangkan pada cikgu, minta tolong sangat, minta jasa baik, buat satu kelas khas untuk bantu anak-anak yang fail ni. Sebab ramai ni, jangan biarkan, dia kata. Kita bagi cadangan, sama-sama bagi cadangan. Oh iyalah, betul juga, nanti saya sarankan dekat cikgu tu. Dia akan cari masa buat, sebab ni permintaan mak ayah sendiri. Kita tak nak anak kita ketinggalan. Anak-anak bila dia hilang satu fokus, bila dia tak tahu satu subjek, dia lemah, dan kita tak buat apa-apa, tambah pula ilmu baru, tambah bab baru, dia makin tertekan, akhirnya dia hilang minat. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak anak kita hilang minat dalam pembelajaran. Jadi rasanya cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun, sama-sama kita didik anak kita ni adalah merupakan amanah yang perlu kita sempurnakan. Amanah kita perlu didik dia. Pastikan didikan yang tak rasmi di rumah, didik dengan nilai-nilai adab, supaya di sekolah dia mudah menerima ilmu. Orang yang tak ada adab ni payah. Ada orang pangkat tinggi tapi adab tak ada, maka orang takkan hormat dia. Tu isu dia. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.